Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Midem dan juga kepada rakan-rakan lain. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan kepimpinan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Kami mempunyai 7 orang, yaitu saya Arwin Lamba sebagai ketua kumpulan, dan ahli terdiri daripada 6 orang, yaitu Muhammad Faiz bin Muhammad Darmawi, Muhammad Absam Gustin, Muhammad Raihansa bin Sarudin, Merlin Trisa Mering, Rosnani binti Nurik, dan Nur Alia Ijati binti Muhammad Rafi. Oke, dipersilakan kepada pembentang pertama untuk membentangkan. Selamat pagi semua, nama saya Emily Trisha Mering anak James, nombor matriks 2016-0322. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi pemimpin. Definisi pemimpin berbeza-beza kerana ia bergantung kepada berbagai faktor seperti lokasi, masa dan jenis organisasi yang dipimpin. Secara umumnya, pemimpin boleh didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya menerima cadangan dan idea untuk mencapai matlamat. Pemimpin dan kepimpinan mempunyai maksud yang berbeza-beza. Pemimpin akan menentukan hala tuju dan jatuh bangun masyarakat itu. Dia bukan sahaja bertanggungjawab untuk memastikan setiap anggota masyarakat mendapat gambaran yang jelas terhadap setiap polisi, arahan dan tugas, tetapi juga memastikan setiap arahan dan tugas berkenaan dipatuhi dan dituruti oleh anak buahnya. Malah untuk kepimpinan pula, kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik. Kepimpinan juga berkait secara langsung dan tidak langsung dalam keseluruhan aktiviti dalam organisasi. Selain itu, kepimpinan mempunyai berkaitan rapat dengan kuasa. Setiap ketua perlu mempunyai perancangan sendiri yang mantap. Akhir sekali, kepimpinan mengandungi tugas-tugas serta fungsi bagi menetapkan matlamat, menyusun, mengarah dan menyelaras. Berikut merupakan pemimpin-pemimpin luar negara. Contohnya, negara United Kingdom, pemimpinnya adalah Boris Johnson. Negara Rusia, Vladimir Putin. Negara Turki, Recep Tayyip Erdogan. Negara USA, Joe Biden. Bagi pemimpin Malaysia pula, Muhyiddin Yassin. Pemimpin Iran, Hassan Rouhani. Pemimpin North Korea, Kim Jong-un. Pemimpin Jepun, Shinzo Abe. Pemimpin China, Xi Jinping. Pemimpin Indonesia, Joko Widodo. Pemimpin Jerman, Frank Walter. Pemimpin Palestin, Mahmud Abbas. Pemimpin Itali, Sergio Mattarella. Pemimpin France, Emmanuel Macron. Pemimpin Australia, Scott Ryan. Dan akhir sekali, pemimpin South Korea, Moon Jae-in. Itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Oke, nama saya Arwin Lamba. Nomor metrik BE 2011 0672. Saya akan membentangkan gaya kepimpinan. Oke, gaya kepimpinan ini terbagi kepada 4, yaitu gaya kepimpinan otokratik, gaya kepimpinan demokratik, gaya kepimpinan laissez-faire, dan terakhir gaya kepimpinan birokratif. Pertama, gaya kepimpinan autokratik, ciri-cirinya ialah kesemua keputusan dan arahan dibuat oleh ketua. Selalunya ketua yang menentukan tugasan dan ketua lebih bersifat pribadi apabila memuji dan mengkritik tugasan ahli. Terakhir, ciri-cirinya ketua tidak melibatkan diri dari penyertaan yang aktif dalam kelompok. So, bermaksud kuasa sepenuhnya kepada pemimpin. Apa-apa ataupun segala-gala keputusan semuanya terletak pada ketua.
Sebagai contoh negara yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik ini ialah negara Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Kebaikan gaya kepemimpinan ini ialah tugasan sentiasa dipantau oleh ketua dan semua tugasan itu ditentukan oleh ketua sendiri. Kelemahannya ialah pemimpin mempunyai kuasa mutlak mengubah mesyuarat yang dipersetujui dalam mesyuarat. Bermaksud, biarpun keputusan itu sudah dibincang dan dipersetujui oleh ahli-ahli, namun ketua itu boleh saja menukarkan ataupun membatalkan jika ketua itu tidak menyukai. Di samping itu, pemimpin juga kurang memperhatikan keperluan orang bawahan. Seterusnya, gaya kepemimpinan demokratik. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratik ini ialah membenarkan ahli pasukan menentukan keperluan serta membuat perancangan tersendiri sebelum keputusan diambil. Bermaksud ada perbincangan dengan ahli kumpulan bersama-sama dengan ketua. Seterusnya, berusaha untuk mengurangkan kekuasaan dalam kelompok pasukan dan coba mengambil bahagian yang sama rata dalam kumpulan. Bermaksud dia tidak berat sebalala. Terakhir, ciri-cirinya lebih bersifat membimbing dan bukan hanya mengarah dalam gaya memimpin. Inilah yang dinamakan kerja berpasukan. Sebagai contoh negara yang mengamalkan gaya kepemimpinan demokratik ialah negara Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden. Kebaikan gaya kepemimpinan demokratik ialah memberi kebebasan meluas kepada organisasinya. Warga organisasi akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan hubungan ketua dan bawahan akan lebih erat di mana mereka akan saling membantu dalam menjalankan tugas. Namun ada juga kelemahannya, yaitu memerlukan masa yang lebih lama dalam membuat keputusan sebab melibatkan perbincangan dengan ahli-ahli lain dan memerlukan komunikasi yang berkesan. Ya, bermaksud ketua harus pandai berkomunikasi dengan ahli-ahlinya supaya perbincangan ataupun matlamat cepat dicapai. Ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Ciri-ciri kepemimpinan laissez-faire ialah memberi kebebasan sepenuhnya kepada ahli pasukan dalam membuat keputusan. Penyertaan ketua juga sangat minimum, dan ketua juga tidak mengambil sebarang bahagian dalam aktiviti atau program. Selain itu, ketua jarang membuat kritikan atau cadangan, melainkan ahli pasukannya bertanya kepada dirinya sendiri. Ini bermaksud ketua tidak peduli langsung dengan ahlinya. Kita bebas membuat keputusan ataupun perancangan tanpa arahan oleh ketua. Negara yang mengamalkan gaya kepemimpinan laissez-faire ialah negara Britain yang dipimpin oleh Richard Coben pada abad ke-19. Kebaikan gaya kepemimpinan laissez-faire ini, orang bawahan tidak terlalu tertekan dan orang bawahan lebih mudah membuat keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan yang baik. Namun ada juga kelemahannya, yaitu pemimpin tidak berperanan dan tidak terlibat dalam
agihan tugasan, dan pemimpin juga membiarkan orang bawahannya mengatur diri sendiri. Jadi kemungkinan besar matlamat dalam organisasi tidak berkesan sebab ketua tidak memantau kerja ahlinya. Terakhir, gaya kepemimpinan birokratif, yaitu organisasi yang berorientasikan matlamat dan digunakan dalam organisasi sektor awam karena ia berstruktur berhierarki. Ciri-cirinya, ketua menjarakkan hubungan dengan ahli pasukan. Semua urusan hanya untuk urusan rasmi sahaja dan bersifat mengarah. Selain itu, menghadkan penglibatan pekerja. Kebaikan gaya kepemimpinan birokratif ini, kerja lebih baik karena mengikut prosedur atau peraturan. Kelemahannya ialah pekerja harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kerja juga kurang berkesan. Oleh itu, gaya kepemimpinan ini yang paling sesuai dalam organisasi sekolah atau institusi pendidikan. Oke, itu sekian, itu saja dari saya. Dipersilakan pembentang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Rusnani binti Nurik, nomor metrik BB201110157. Saya akan membentangkan topik yang berkaitan dengan kriteria seorang pemimpin. Kriteria seorang pemimpin ada 8. Yang pertama adalah seorang pemimpin haruslah mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Hal ini demikian karena apabila seorang pemimpin tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi, dia akan merasa terperangkap dengan tabiat diri sendiri dan tidak mampu untuk melihat jalan untuk mencapai kejayaan. Yang kedua, seorang pemimpin mestilah bermotivasi supaya pemimpin tersebut sentiasa rasa bersemangat apabila memimpin kumpulannya setiap hari. Ada 5 cara supaya seorang pemimpin itu sentiasa bersemangat dan bermotivasi. Yang pertama, tidak lupa untuk bersyukur. Yang kedua, menulis impian yang ingin dicapai. Yang ketiga, membaca kisah kejayaan orang lain. Yang keempat, selalu membaca kata-kata semangat. Dan yang kelima, bertekad untuk sentiasa bermotivasi. Yang ketiga, seorang pemimpin mestilah menguasai kemahiran berkomunikasi. Pemimpin yang menguasai kemahiran berkomunikasi akan dapat menyampaikan informasi dan maklumat kepada kumpulannya dengan tepat. Yang keempat, seorang pemimpin mestilah berfikiran terbuka dan tidak berprasangka buruk. Ciri seorang pemimpin yang berfikiran terbuka adalah sentiasa menghormati pendapat orang lain dan sentiasa bertolak ansur. Sekiranya seorang pemimpin tersebut tidak berfikiran terbuka dengan pendapat orang lain, maka sukar untuk melihat semua faktor yang menyumbang kepada masalah atau mencari jalan penyelesaian. Yang kelima, seorang pemimpin mestilah mempunyai pelajaran. Pelajaran ini mestilah berbentuk ilmu yang boleh diguna pakai untuk membimbing sesebuah kumpulan atau organisasi bagi mencapai tujuan yang jelas. Yang keenam, seorang pemimpin mestilah mampu menjadi contoh teladan yang baik kepada ahli kumpulan. Contohnya, saya sebagai leader dalam tim Shakely saya sendiri, saya perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak tim supaya mereka dapat mencontohi kepimpinan yang baik yang boleh mereka gunakan pada masa akan datang. Yang ketujuh, seorang pemimpin mestilah mempunyai sikap yang adil. Pemimpin yang mempunyai sikap yang adil akan dapat mewujudkan suasana yang positif kerana pemimpin telah
memberikan tunjuk ajar dan perhatian yang sama rata kepada semua ahli kumpulan. Yang terakhir, seorang pemimpin mestilah peramah dan menghormati orang lain. Pemimpin yang peramah dan menghormati orang lain akan dihormati oleh masyarakat atau ahli kumpulannya sendiri. Menghormati orang lain bukan saja perlu diamalkan apabila kita menjadi seorang pemimpin, tetapi perlu diterapkan dalam diri setiap masa, kerana kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini perlulah sentiasa hormat menghormati supaya dapat hidup aman dan damai. Bye. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada madam dan rakan-rakan. Nama saya Nur Alizati binti Muhammad Rafi dan nombor matrik saya ialah BS2016056. Jadi pada hari ini saya ingin membentangkan tentang kepentingan kepimpinan. Jadi seperti yang kita harap maklum, kepimpinan mempunyai banyak kepentingannya dalam hidup kita. Antaranya ialah dapat mempengaruhi pengikut maupun pekerja. Ini adalah kerana pemimpin akan mempengaruhi pengikut dalam kebanyakan perkara, terutama sekali dalam membuat suatu keputusan maupun dalam melakukan perubahan secara efektif. Dan menerusi pengaruh tersebut, pengikut bersama dengan pemimpin akan berjaya mencapai matlamat bersama. Selain itu, kepentingan kepimpinan adalah untuk menjadi teladan kepada pekerja. Ini adalah kerana secara khususnya, setiap pemimpin akan dijadikan sebagai role model bagi sebarang tindakan yang dilakukan. Jadi apabila seorang pemimpin mempunyai kriteria pemimpin yang bagus seperti kegigihan, keazaman dan keyakinan, pekerja secara tidak langsung dapat belajar daripada sikap yang ditunjukkan, lalu dapat melaksanakan matlamat yang ingin dipenuhi. Di samping itu, kepimpinan juga mampu mengendalikan pasukan dengan baik. Hal ini kerana sifat kepimpinan ini akan menyebabkan pemimpin melakukan tugasan dengan berwibawa yang dapat menunjukkan impak positif kepada pasukan. Seperti yang kita dapat lihat, rata-rata pasukan yang cemerlang semestinya mempunyai seorang ketua yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang bagus. Dalam pada itu, kepimpinan penting supaya mempunyai autoriti untuk mengarah. Hal ini adalah supaya dapat menjalankan suatu tugas dengan berkesan dan dihormati serta disegani oleh pekerja disebabkan oleh sifat kepimpinan yang dimilikinya. Seterusnya, kepimpinan turut penting agar dapat memupuk disiplin diri dan juga pasukan. Dengan adanya sifat kepimpinan yang bagus seperti keazaman, kegigihan dan keyakinan, saya tidak langsung mampu mendisiplinkan diri dan juga pasukan. Hal ini kerana satu pemimpin yang dapat berdisiplin akan melahirkan satu pasukan yang turut berdisiplin. Ini disebabkan oleh cara pengendalian pemimpin yang dapat memberi kesan positif kepada pasukan untuk menjadi lebih berdisiplin. Secara umumnya, kepimpinan cemerlang mampu membawa kejayaan kepada suatu pasukan dan sebaliknya kepimpinan yang lemah akan membawa kepada kegagalan. Sekian daripada saya, terima kasih. Jadi, kita akan beralih kepada pembentang seterusnya. Hai, nama saya Muhammad Afsyam Yustin dengan nometrik BE201100849 akan membentangkan peranan pemimpin. Yaitu peranan pemimpin ini terdiri daripada 7. Yang pertama ialah menentukan arah dan matlamat, di mana pemimpin haruslah meletakkan arah tujuan yang bertepatan atau mengikut kesesuaian program yang diadakan, dan matlamat haruslah dapat dicapai oleh ahli kumpulan atau organisasi dengan merujuk objektif program. Peranan kedua ialah mencipta wawasan, di mana seorang pemimpin haruslah mampu mencipta wawasan. Dalam penciptaan sebuah wawasan ini, pemimpin hendaklah berupaya memandang ke hadapan dan menetapkan wawasan hala tuju dan strategi jangka pendek dan jangka panjang organisasi setelah mengambil kira berbagai faktor dalaman dan faktor luaran, termasuk kelemahan dan kekuatan organisasi, bagi membawa organisasi ke tahap yang lebih tinggi dari segi kecekapan dan keberkesanan, serta memenuhi matlamat dan objektif. Melalui proses ini, barulah segala faktor-faktor dalaman oleh organisasi, baik struktur, sistem sumber manusia dan sebagainya, akan dapat dipandu untuk menuju ke arah wawasan dan hala tuju yang ditetapkan oleh pemimpin.
Peranan seterusnya ialah menggambling model insan, di mana pemimpin bukan setakat memastikan pekerja melaksanakan kerja secara rutin, tetapi berupaya berkomunikasi dan mempengaruhi mereka supaya percaya, taat, dan sanggup kerja keras dengan menggambling segala sumber dan peralatan organisasi ke arah mencapai visi dan hala tuju yang ditetapkan. Peranan yang seterusnya ialah berkomunikasi dengan individu. Pemimpin harus mampu dan berani berkomunikasi dengan baik kepada ahli organisasi dalam kumpulannya tanpa merasa ragu atau malu, di mana komunikasi yang baik dapat memudahkan perancangan setiap aktiviti dalam kumpulan. Peranan yang seterusnya ialah menurunkan kuasa, di mana penurunan kuasa berlaku apabila ahli organisasi yang terlibat tidak memiliki kemampuan untuk memegang pangkat yang diberikan, dan pelantikan akan dibuat semula bagi memilih organisasi yang layak memegang jawatan teratas. Contohnya, individu E telah diturunkan pangkatnya oleh atasan karena tidak cekap dan memiliki disiplin masa yang rendah. Dan peranan pemimpin yang keenam ialah menjadi sumber ilham, di mana pemimpin memiliki ilmu pengetahuan dalam pelbagai situasi atau program, atau dalam arti kata lain, seorang pemimpin haruslah memiliki sumber maklumat yang melebihi ahlinya. Selain itu, peranan pemimpin seperti ini penting karena pemimpin sering menjadi rujukan utama bagi ahli organisasi dalam setiap pelaksanaan program. Seterusnya, peranan pemimpin yang terakhir ialah memberi dorongan dan memupuk semangat kaki tangan yang dipimpin, di mana pemimpin ini mengambil peranan dalam mendorong atau menyemangati ahli-ahli kumpulannya untuk terus bersemangat dan berusaha dalam menjayakan setiap aktiviti yang berbentuk pertandingan atau sebagainya. Itu saja, dan sekian saya akan serahkan pada pembentangan seterusnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rensa bin Sarudin, nomor metrik BK 2011010141. Oke, insyaAllah hari ini kita akan berbincang tentang cabaran yang akan dihadapi oleh pemimpin. Oke, seperti yang kita ketahui, menjadi pemimpin itu seharusnya dan akan menempuh masalah. Mengapa saya menggunakan perkataan seharusnya menghadapi masalah? Sebab apa? Bila mana seorang pemimpin itu menghadapi bermacam-macam masalah, pengalaman yang dia peroleh dalam semasa menghadapi masalah tersebut akan membuatnya menjadi seorang pemimpin yang berkaliber, berpikiran matang dan juga disegani. Antara cabaran yang dihadapi oleh pemimpin ialah cabaran dalam menghadapi masalah. Contohnya masalah mengekalkan kesejahteraan rakyat walaupun keadaan ekonomi tengah merundum ataupun ekonomi telah jatuh. Contohnya pada masa sekarang, COVID-19 ataupun coronavirus telah menyerang negara kita dan menyebabkan banyak rakyat yang kehilangan tempat untuk mencari rezeki. Bila mana pemimpin itu seorang yang bijak ataupun seorang yang menitik beratkan akan kesejahteraan rakyatnya, sudah semestinya dia akan menghadapi masalah tersebut ataupun berdepan dengan masalah tersebut untuk mencari jalan supaya rakyat yang dipimpin akan tetap berada dalam keadaan yang sejahtera. Cabaran yang kedua yang akan dihadapi oleh pemimpin ialah cabaran dalam menyelesaikan masalah. Seperti contoh yang saya berikan tadi ialah bagaimana pemimpin ini mengekalkan kesejahteraan rakyat walaupun ekonomi telah jatuh. Bila mana pemimpin ini telah berdepan dan menghadapi masalah tersebut, sudah semestinya pemimpin ini akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Dalam cabaran ini, pemimpin akan diuji bagaimana mereka berfikir, menganalisa masalah tersebut untuk mencari jalan supaya masalah ini tidak akan membebankan rakyat yang dipimpin. Pemimpin yang bijak itu tetap dan akan mencari jalan walaupun
mungkin akan mengambil masa yang lama. Sebab apa? Mungkin masalah tersebut sukar untuk dicari jalan untuk diselesaikan, tetapi bila mana pemimpin ini seorang yang bijak dalam mengambil keputusan dan berfikir untuk mencari jalan, sudah semestinya masalah tersebut akan diselesaikan dan rakyat-rakyat yang dipimpin tidak akan menghadapi berbagai masalah lagi, ataupun mungkin sebab ekonomi jatuh mungkin akan menyebabkan mereka tidak ada pendapatan dan tidak dapat membeli mungkin barang dapur untuk meneruskan kehidupan. Okey, cabaran yang ketiga ialah cabaran dalam menghayati peranan. Maksud saya sini kan menghayati peranan pemimpin. Peranan dia apa sebenarnya? Bagaimana dia menjalani peranan tersebut? Okey, peranan pemimpin itu ialah untuk memimpin seseorang ataupun satu organisasi yang ramai untuk mendapatkan satu kejayaan dan memperoleh kebaikan lah, macam tu kan. Mengapa saya katakan ini adalah sebuah cabaran? Kerana apa? Pemimpin akan memimpin rakyat. Jadi bila mana dia tidak memahami peranan yang seharusnya dia lakukan, sudah semestinya dia tidak akan dapat memimpin negara dengan baik dan hanya akan merosakkan sistem pentadbiran negara tersebut. Tapi bila mana pemimpin ini faham apa peranan yang seharusnya dia jalankan, sudah semestinya cabaran ini dia akan dapat hadapi dengan mudah. Sebab apa? Peranan yang dia seharusnya lakukan, dia telah faham dan dia telah jalani dengan teratur dan bijaksana. Okey, cabaran yang terakhir dalam slide kami ialah cabaran dalam pengurusan organisasi. Mengapa perkara tersebut dilihat satu cabaran ialah sebab apa? Organisasi ini seharusnya diurus ataupun ditadbir dengan bijak, tapi bila mana sistem pentadbiran ini hanya dipimpin ataupun dijalankan dengan tidak ada pikiran yang menitik beratkan perkara tersebut, sudah pasti sistem pentadbiran di negara tersebut akan musnah dan sekaligus menyebabkan kesejahteraan rakyat terjejas. Macam contoh tadi, kesejahteraan pemimpin seharusnya mengekalkan, tetapi bila mana sistem pentadbiran ini telah tidak dapat dijalankan dengan baik, sudah semestinya kesejahteraan rakyat tidak akan dapat dikekalkan, tetapi hanya merosakkan kesejahteraan mereka. Okey, untuk cabaran hanya itu. Iaitu kita sebagai generasi muda yang akan memimpin negara pada masa akan datang seharusnya bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Sebab apa? Kemungkinan besar kita mungkin akan menjadi pemimpin dunia, berkemungkinan besar. Jadi bila mana kita tiada perkara-perkara asas tersebut, kita tidak akan dapat mengurus dan menjadi seorang pemimpin yang berkaliber. Okey, untuk slide seterusnya ialah tentang bos versus pemimpin. Okey, di sini kami sediakan ada 7 perbezaan tentang bos dan pemimpin. Okey, yang pertama ialah bos. Bos itu dia mengarah, tetapi pemimpin itu dia meminta tolong. Okey, dua benda ini sebenarnya ada perbezaan. Bila mana bos dia hanya menunjukkan kekuasaannya, dia hanya akan mengarah. Tapi bila mana pemimpin itu yang benar-benar memimpin bawahannya, dia akan meminta tolong. Contohnya bila mana ingin satu benda, dia akan boleh tolong saya. Tapi bila mana pengarah, ambil ini, hanya mengarah tanpa perkataan meminta tolong. Okey, untuk yang kedua pula, dia menggunakan orang lain. Itu bos, tapi pemimpin menambah baik nilai orang lain. Bos ini dia hanya menggunakan orang lain untuk kebaikan dia saja, tetapi pemimpin ini dia akan menambah nilai orang tersebut ataupun bawahannya, supaya bawahannya itu mendapat kebaikan dan juga dia sebagai seorang pemimpin turut mendapat kebaikan. Untuk perbezaan yang ketiga pula ialah
Bos itu dia memarahi orang di bawahnya, tetapi pemimpin itu dia memberikan motivasi. Contoh, bila mana bawahannya ini membuat kesilapan ataupun kesalahan, dia akan memarahi, mungkin akan berkata kesat, perkataan yang tidak baik, yang hanya menyakitkan hati orang bawahannya. Tetapi pemimpin ini bila mana bawahannya itu membuat kesilapan ataupun kesalahan, dia akan memberikan teguran dan memberi motivasi agar bawahannya ini terus melakukan usaha bekerja keras untuk memberi nilai yang terbaik. Untuk yang keempat pula ialah bos ini dia menerima pujian, tetapi pemimpin memberi pujian. Menerima dan memberi ini adalah satu perkara yang berbeza. Menerima itu dia hanya mengambil, tetapi memberi dia memberi kepada orang lain apa yang, contoh macam pujian. Bos itu dia menerima walaupun sebenarnya pekerjaan tersebut bukan dia sendiri, ataupun bukan hanya dia yang melakukan pekerjaan tersebut, tetapi bawahannya. Tapi bila mana pemimpin dia memberi pujian, sebab apa? Dia tahu sebenarnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh bawahannya, bukan hanya dirinya sendiri saja. Untuk yang kelima pula ialah menyebut I, yaitu saya, dan itu bos. Tapi pemimpin pula menyebut we. Pemimpin ini sebenarnya dia pimpin orang yang perlu dipimpin untuk mendapat satu benda ataupun mencapai satu benda. Tapi bila mana dia hanya menggunakan saya, aku, tidak pun ingin bekerja sama dengan bawahannya untuk capai target tersebut, maka dia akan terjadi perbezaan antara bos dengan pemimpin. Sebab kenapa? Bila dia guna dia akulah bos, kamu bawahan. Tapi bila pemimpin cakap kita ini satu kumpulan untuk capai target tersebut, sudah pasti di sini pemimpin ini ataupun ialah pemimpin dapat menunjukkan sikap yang baik, sebab dia mengamalkan nilai kebersamaan, bukannya mementingkan diri sendiri. Okey, untuk yang keenam pula ialah mengatakan go, bos. Tapi bila mana pemimpin dia katakan let's go, itu mari sama-sama, macam tu. Macam tadi perbezaan yang sebelum ni dia kata I. Jadi bila dia sudah kata aku ataupun saya, kamulah yang pergi, bukan dia. Tapi bila mana dia kata we, dia akan kata let's go. Sebab apa? Pemimpin ini mengamalkan nilai kebersamaan, jadi dia mengajak dirinya sendiri dan juga bawahannya untuk melakukan pekerjaan tersebut, bukan dia hanya menyuruh ataupun memerintah. Untuk yang terakhir pula iaitu mengeksploitasi, itu bos. Tapi bila pemimpin itu dia akan mengembangkan. Bos ini dia hanya mengambil untung ataupun menggunakan orang lain untuk mendapat apa yang dia mahu. Dia eksploitasi apa yang dia mahu. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa melakukan sebarang usaha. Tapi bila mana pemimpin ini dia akan kembangkan bawahannya, terus memotivasikan bawahannya untuk melakukan pekerjaan yang terbaik, agar apa? Bawahannya ini akan terus berkembang dan berkemungkinan besar akan menjadi sepertinya, itu seorang pemimpin yang akan memimpin orang lain pula dan akan mengembangkan orang lain. Okey, berikut itu saja yang saya bentangkan tentang bos versus pemimpin. Itu ada satu kata-kata yang bagi saya amat penting. Di sini dia kata keberhasilan utama seorang pemimpin itu adalah di saat dia menundukkan hawa nafsunya dan menundukkan lawannya dengan cara terhormat. Dia tidak menggunakan hawa nafsu untuk mendapatkan apa yang dia mahu. Dia menundukkan lawannya dengan cara terhormat dan tidak melakukan perkara yang buruk, dan sekaligus memberhasilkan orang-orang yang dipimpin, yaitu orang bawahannya. Oleh itu, jadilah seorang pemimpin dan bukannya bos. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua.
Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Darmawi dengan nombor matrik BI 20110118. Jadi sebelum menjadi seorang pemimpin, kita perlu memahirkan diri terlebih dahulu dengan menjalani latihan yang khusus untuk memahirkan kemahiran kepimpinan. Jadi terdapat beberapa kemahiran untuk menjadi seorang pemimpin. Beberapa itu adalah seperti, mari kita tengok. Yang pertama, kemahiran menganalisa masalah. Jadi jika kita tahu kemahiran menganalisa masalah adalah perkara yang basic, perkara yang sudah tentu bagi seorang ketua untuk dikuasai. Kerana sebelum atau selepas atau sewaktu agenda ataupun matlamat yang dijalankan di dalam sebuah organisasi, pasti ada sebarang cabaran, pasti ada sebarang masalah. Di situ adalah peranan ketua untuk mengatur perancangan yang strategik dalam menganalisis masalah sebelum terjadi. Jadi kita boleh kaitkan benda ni dengan pemimpin semasa kita, seperti Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita akan membincangkan tentang isu vaksin, di mana Perdana Menteri kita bertanggungjawab untuk membawa barang daripada luar ke dalam negara kita, iaitu vaksin, dengan matlamat untuk memutuskan rantaian COVID. Tetapi dengan perancangan yang tidak begitu teratur, terdapat perpecah belahan antara golongan-golongan rakyat kepada dua golongan yang kita kenali sebagai pro-vaksin dan juga anti-vaksin, di mana yang pro-vaksin ni selalu bergaduh dengan anti-vaksin. Anti-vaksin ni bukanlah orang yang menolak vaksin itu secara mentah-mentah, tetapi mereka adalah orang yang ingin tertanya-tanya kenapa ada kesan yang tidak baik, kenapa ada angka ratusan yang meninggal dunia selepas divaksin. Ini adalah tanggungjawab seorang ketua. Dia yang bawa barang dari luar, maka dialah yang bertanggungjawab atas kematian ahli-ahlinya. Jadi apabila terdapatnya isu seperti ini, maka kita dapat lihat kelemahan seorang pemimpin kita itu. Dia tidak mengatur mungkin masalah yang akan datang, masalah jangka masa panjang yang terjadi pada rakyatnya. Okey. Jadi itu salah satu contoh. Okey, kita pergi kepada kedua, iaitu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Jadi menjadi seorang pemimpin bukan saja-saja kita sandang jawatan seorang ketua, seorang pemimpin. Dia perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Mengapa? Okey, menjadi seorang pemimpin, engkau mesti membimbing jalan kau punya anggota di jalan yang lurus, dengan membawa agenda dan juga matlamat yang telah kita dipersetujui. Jadi apabila seorang pemimpin tidak mempunyai ilmu yang begitu luas, mereka senang diperbodoh-bodohkan, mereka senang dimanipulasi, mereka senang untuk dihasut, mungkin dari orang dalam ataupun juga orang luar. Okey, seperti yang kita ketahui, perkara manipulasi, perkara hasutan, ini adalah jika perkara seperti ini terjadi, maka kita sudah tahu perkara yang negatif yang akan dihasut, perkara negatif yang akan dimanipulasi kepada pemimpin kita. Maka jika mereka terpesong, kita punya ahli-ahli dalam organisasi, kita punya rakyat dalam negara pun akan terpesong. Okey. Kemahiran yang ketiga iaitu kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi ini berkait rapat dengan kemampuan menganalisis masalah. Selepas kita menganalisis masalah, kita perlu mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Jadi seorang pemimpin, dia tidaklah seharusnya memikirkan idea, solusi secara persendirian. Dia juga perlu berbincang, dia juga perlu mengadakan mesyuarat kepada golongan-golongan pengikutnya, ahli-ahli dalam organisasinya untuk mencadangkan idea dan pendapat. Macam mana kita nak overcome, macam mana kita nak mengatasi masalah yang sebelum, sewaktu dan juga pada masa akan datang. Kerana masalah mungkin datang satu persatu, tetapi selalunya masalah ini akan datang secara sekaligus banyak. Jadi apabila kita tidak mempunyai strategik yang teratur, maka masalah solusi untuk masalah tidak akan ada yang efektif. Jadi seorang pemimpin perlu ada
plan A, plan B dan plan C. Itulah kita panggil sebagai kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi keempat, berunding. Menjadi seorang pemimpin, berunding berkait rapat dengan mungkin Perdana Menteri kerana dia memimpin sebuah negara. Okey, berunding ni kita boleh kaitkan dengan mungkin dia berunding dengan orang luar negara untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai kerjasama ataupun merungkai masalah antara dua buah negara kan. Jadi apabila terdapat kemahiran berunding ni, maka senanglah dan mudah untuk negara kita itu maju dan tidak dipandang remeh oleh daripada negara luar. Maka seorang pemimpin itu harus berjaga-jaga dalam kata-kata yang dia ingin sampaikan, yang dia ingin berunding kepada orang luar, kerana mungkin boleh mencetuskan perang, boleh mencetuskan perbalahan antara dua negara. Jadi perlu berhati-hati, kena ada kemahiran berunding. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelima, iaitu kebolehan mengagihkan tugasan kepada orang lain. Sebagai seorang ketua, dia perlulah mengeratkan silaturahim terhadap ahli-ahlinya untuk mengenali dan rapat terhadap ahli-ahlinya, kerana kita tidak boleh memandang diri kita ini sebagai atasan dan mereka itu bawahan. Kita perlu rapat kepada mereka untuk mengenali apakah kemahiran setiap ahlinya yang ada, barulah boleh sebagai seorang pemimpin untuk mengagihkan tugasan yang berpatutan dan juga yang setara terhadap kemahiran-kemahiran yang ada pada pengikut-pengikutnya. Okey, kita pergi kepada nombor 6, iaitu memotivasikan pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, kita perlulah mengambil tahu, kita perlulah mengambil berat tentang pengikut-pengikut kita dan juga ahli-ahli kita, agar mereka akan menyenangi keberadaan kita, mereka akan lebih menyayangi seorang pemimpin mereka, mereka akan lebih patuh dan setia kepada kita. Okey, kita pergi yang nombor 7, mempunyai komunikasi yang baik dan berhikmah. Okey, lumrah sebagai seorang pemimpin kita akan marah mungkin jika ahli kita melakukan kesilapan, tetapi kita tidak bolehlah mengatakan benda-benda yang kesat, kita tidak bolehlah mengatakan benda-benda yang boleh menyakitkan hati mereka, kerana apabila berlaku perkara seperti ini, perpaduan di dalam sebuah organisasi akan runtuh. Maka tidak ada sifat toleransi dan juga tidak ada sifat kasih sayang, maka organisasi akan hancur lebur. Yang terakhir iaitu lebih banyak melakukan kerja berbanding bercakap. Jadi menjadi seorang pemimpin, apabila telah mengagihkan tugasan, dia juga perlu menyiapkan tugasan sebagai seorang ketua. Dia tidak boleh bergoyang kaki, dia tidak boleh duduk sahaja melihat semua pengikutnya membuatkan kerja, tetapi dia juga perlu melakukan kerjanya sendiri agar sama rata itu timbul di dalam sebuah organisasi. Jadi sebagai kesimpulan untuk tajuk kepimpinan, kita perlulah memahami kriteria dan juga kemahiran yang perlu ada pada setiap pemimpin. Kita perlulah hargai kepada pemimpin yang sedia ada, yang sekarang ini. Contohnya macam di dalam negara kita, iaitu Perdana Menteri kita, ahli keluarga terdekat iaitu ayah kita, mungkin yang sudah berkahwin iaitu suami mereka. Kita hendaklah menghargai jasa pengorbanan mereka. Mereka sesungguhnya itu manusia juga seperti kita, leka dan juga sering lupa, melakukan kesilapan. Kita tidak boleh mengecam mereka, kesalahan mereka. Kita kenalah sebagai pengikut menghargai dan juga menegur secara baik sekiranya mereka sedikit terpesong. Kerana tanpa ada seorang pemimpin, maka kita yang suka manusia ini yang lumrahnya hidup berkelompok ataupun bermasyarakat akan jadi celaru seperti buih-buih di lautan. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.